Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Yes, selamat kembali ke dalam channel YouTube Aris TV ataupun Rais Hamid. Apa hal korang ni? Dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran anda, Rais Hamid. Check it out. Bang bang bang. Video kali ni aku nak cerita kisah seram sebagaimana yang korang request kan. Tapi kali ni disebabkan aku dah tak ada cerita yang kena mengena dengan tentera, aku nak bawa korang throwback sikit lah. Okay, zaman aku sekolah menengah, di mana kejadian-kejadian yang bakal aku ceritakan dekat korang ni semuanya berlaku masa aku duduk dekat asrama lah. Kalau korang nak tahu, aku dulu bersekolah Form 4, Form 5 dekat Sekolah Menengah Teknik Gombak. Shout out to SMTG, yo, come on, yo. Dan aku yang baru masuk Form 4 masa tu sebenarnya adalah second batch yang masuk sekolah tu. Apa aku cakap ni? Sebab sekolah tu sekolah baru. So, Form 4 yang masuk pada tahun 2002 pada masa tu adalah yang second batch lah. Batch yang nombor 2 masuk, faham tak korang ni? Sebelum tu, sekolah tu belum pernah ada. And then bila sekolah tu ada, then Form 5 masuk, okay, dia masuk tahun 2001 as Form 4, and then bila dia dah naik Form 5, aku pula, geng-geng aku lah Form 4 ni yang masuk pada tahun 2002. Kita orang kira second batch lah. Payah betul korang ni. Tapi kan, sebelum aku nak cerita dekat korang, sebelum aku reveal kisah-kisah yang pernah aku alami dan kawan-kawan sekolah aku alami masa duduk dekat asrama dulu, aku nak minta korang satu benda yang sangat-sangat aku perlukan sekarang ni. Tolong tekan butang subscribe, please. Tolong Untuk cerita yang pertama ni, hantu ni sebenarnya agak famous. Okay, terkenal. Dia ada macam-macam versi. Dah pernah jadi dekat berbagai-bagai jenis sekolah. Kalau korang dengar aku cerita lepas ni, mesti korang cakap, alah, hantu ni dah pernah dengar lah. Tapi ini bukan rekaan. Memang betul-betul pernah terjadi dekat dom aku. Tapi bukan dekat aku lah, dekat aku punya kawan yang lain. Cerita dia macam ni. Masa tu kita orang Form 4, tak berapa junior sangat lah. Time tu dah bulan 8, dah nak sampai hujung tahun jugalah. Okay, kita orang punya dom ni sebabkan junior, kita orang kena duduk dekat katil yang double decker. And then kita orang punya almari pun bertingkat. Susunan dia pula, dia ada 2 baris. Korang bayangkan aku tunjuk dia ada 2 baris. So, yang mula-mula barisan yang sebelah kanan ni dia start dengan katil, almari, katil, almari. Ingat dia start dengan katil. Tapi yang baris sebelah kiri ni dia start dengan almari, katil, almari, katil. Jadi, orang yang dekat katil dia dekat sini, setentang dengan dia adalah almari. Faham tak? By the way, nama hantu yang aku nak cerita dekat korang ni, dia ada nama. Nama dia adalah Nek Mah ataupun Nenek Mah. Dia ada macam-macam nama lagi. Kalau korang dengar yang versi-versi lain, dia ada banyak nama. Tapi dekat tempat kita orang panggil dia Nek Mah ataupun Nenek Mah. Macam tu lah lebih kurang. So, cerita dia ada salah seorang daripada kita orang punya dormmate ni, dia tidur. Dia dekat tingkat bawah. Dia tidur, and then bila dia baring, bila dia buka mata, dia akan nampak locker. Okay, dan locker tu adalah locker yang 2 tingkat. Dan locker tu petak, dan dekat bahagian atas tu dia rata lah. Kira macam ada orang boleh duduk lah dekat atas locker tu. Kena pula malam tu malam Jumaat. Okay, aku tak tahulah kebetulan ke benda ke. Dia tidur, tiba-tiba dia terdengar macam ada suara yang dia dengar dari arah setentang dengan dia. Suara tu tak bercakap pun, tapi dengar macam suara orang tua. Macam macam tu dengar. Jadi dia pun dah tersedar masa tu. Dia nak tengok, tapi dia takut nak buka mata. Budak-budak kan. Apa yang dia buat adalah dia maintain dia punya position dia macam tidur yang natural lah. Kononnya macam sepah-sepahan dia maintain. Tapi dia buka sikit mata dia dan dia tengok. Dia buka je mata, dia nampak Nenek Mah tu dekat atas loker yang setentang dengan dia tu, tengah duduk, tengah tengok dia. Lepas tu Nenek Mah tu pula, Nek Mah tu boleh nyanyi pula. Satu dah bangun. Lepas tu member pun macam, shit lah. Dia sudah kantoi lah pula kan. Dia pergi buka mata lah kan. So pelan-pelan lah
Dia tarik, dia buat macam geliat tau. Dia buat macam menggeliat, dia macam tarik selimut apa semua. So dia cuba serkup nak mata dia. Tiba-tiba dia dengar lagi. Jangan nak tipu, nenek dah tahu, satu dah jaga. Lepas tu mamat ni dia pun baca lah macam-macam jenis surah, doa makan apa semua. Baca. Sekali tiba-tiba dia dengar suara tu hilang. Bila dia buka mata, benda tu dah tak ada. Tapi benda ni dia jadi dekat ramai orang tau. Dekat kita orang punya asrama tu. Dia bukan dia seorang je kena. Memang benda tu tengah mengacau dengan cara yang macam tu lah pada ketika itu. Dan aku rasa memang ada banyak versi lagi. Okay, kalau korang nak ceritakan versi korang yang similar ke apa, boleh lah cerita dekat komen dekat bawah. Cerita kedua ni pula berlaku masa final year. Time tu geng-geng form 4 dah balik. Sebab time tu tengah ambil SPM. Jadi yang junior-junior semua dah tak ada dah. Jadi yang geng-geng form 5 je yang tengah conquer ni. Blok-blok asrama apa semua ni. So cerita dia last paper hari tu adalah kimia, which is esok hari lah. So pada hari tu kita orang macam nak meraihkan lah kan. Macam dah final day dekat asrama, dekat sekolah. So dekat blok buat macam-macam, main gitar lah, apa benda lah. Blok lelaki pergi blok perempuan, yang blok perempuan pergi blok lelaki lah, pergi cadar semua lah. Time tu dekat nak pukul 2, pukul 3 macam tu. Okay, blok aku adalah blok D. Blok lelaki yang last sekali, di sebelahnya adalah blok perempuan, blok E. Dia kalau dekat blok aku tu, kalau aku lepak dekat beranda belakang, dekat sebelah belakang, dekat sebelah ampayan tu, akan nampak belah depan yang blok perempuan lah. Cerita dia malam tu, kita orang biasalah nakal-nakal, kacau-kacau, ngorak-ngorak. Ada yang awet dia duduk dekat blok sebelah dia tu, bergayut lah, berbenda lah. Ada yang geng-geng nakal ni siap pergi sendiri dekat blok perempuan ni. Bukan main lagi kan. Macam aku ada geng-geng aku, geng-geng budak skema juga. Aku masa sekolah, aku lepak dekat beranda dan aku makan Maggi. Aku borak-borak cerita-cerita apa semua kan. Geng-geng yang duduk dekat beranda belakang ni saling berbalas-balas kutukan lah dengan geng-geng perempuan yang duduk dekat blok sebelah kan. Kau apa benda lah, kau poyo lah, ni lah tu lah skema, macam tu kan. Kali tu tiba-tiba nampak lah geng-geng perempuan ni dia cuba nak menakut-nakutkan kita orang tau. Sebab dah pukul 2 dan nak pukul 3 masa tu. So dalam 2 ke 3 orang, diorang ambil diorang punya cadar katil. Diorang serkup. Nampak macam hantu lah. Jalan lompat-lompat lah. Kita orang cerita dia memang boleh nampak lah. Bila kita berdiri dekat beranda tu, memang boleh nampak lah. Diorang jalan-jalan pakai cadar putih tu kan. Diorang jalan-jalan. So kita orang memang boleh, alamak, diorang nak main-main pula kan. Dan time tu tak menakutkan langsung lah cerita dia. Ada 2-3 kali percubaan juga. Diorang cuba buat kita orang takut. Aku pun tak faham apa benda yang diorang buat ni kan. Sebab diorang buat tu macam gelak-gelak macam tu kan, kejadah apa nak takut kan. Lepas tu diorang dah bosan, diorang masuk diorang punya dorm balik. Lepas diorang dah masuk dorm, lepas diorang dah bosan apa semua kan, beberapa ketika lepas tu ada nampak kelibat yang sama juga. Okey, macam orang yang tengah berselubung dengan cadar juga. Dia jalan daripada hujung tau. Dekat blok tu kan, dia punya koridor tu kan panjang. Dia ada bilik 1, bilik 2, bilik 3 macam tu kan. So nampak benda tu daripada hujung. Nampak macam orang pakai cadar lah. Tapi masalahnya pergerakan dia sangat smooth. Sangat smooth. Macam slow je. So yang nampak mula-mula tu aku. So aku pun tegur lah member aku dengan tanpa rasa takut, tanpa rasa pelik dan hairan lah. Aku tegur member aku, diorang main lagi lah. Tapi kenapa kali ni macam nampak smooth kan. Tu kebetulan pula ada salah seorang daripada dorm mate kita orang ni tengah bergayut dengan awek dia dekat dorm yang sama. Dia suruh awek dia tanya dekat kawan-kawan dia, main lagi ke selubung-selubung tu? Lepas tu dia bagi tahu, awek dia bagi tahu, diorang semua dah standby nak tidur. Semua dah tak selubung-selubung dah. Lepas tu aku dengan kawan-kawan aku tadi yang lepak dekat koridor belakang tu, kita orang pun macam, diorang semua dah masuk dorm ah. Habis siapa yang kita tengok tu? So tiba-tiba seorang ni pergi tengok lagi dekat beranda tu. Tengok kelibat tu dah tak ada dah. Tapi membuatkan aku dan lagi 2 orang member aku tu sampai ke pagi macam speechless lah. Kita orang nampak hantu ke? Kita orang nampak orang ke? Tapi kalau orang,
diorang cakap semua dah ada kat dalam bilik dah. Untuk cerita yang nombor 3 ni, dia basically dia tak ada jalan cerita. Tapi benda ni memang menjadi satu kekecohan jugalah dekat sekolah kita orang. Okey, benda ni dia berkaitan dengan, aku tak tahu lah, Pontianak ke, Langsui ke kan. Dengan cerita asal dia sebab kawasan kita orang tu dekat Gombak, dekat Jalan Sungai Pusu tu, pada waktu itu lebih kurang hutan jugalah. Dia taklah totally hutan, dia jalan lama nak ke Bentong tu, lebih kurang dekat jalan tu juga. So kawasan dia tak berapa nak meriah lagi. So adalah juga dengar-dengar yang orang ada membuang benda dekat kawasan tu, tapi tak tahulah sama ada kawasan tu bukan dekat sekolah kita orang ke, ataupun dekat sekolah kita orang ke. Tapi macam lah benda tu tak boleh bergerak kan. Kalau buang kat tempat lain pun, kalau dia singgah nak masuk kat sekolah aku, dia boleh apa kan. Cerita dia pada satu malam ni, geng-geng blok perempuan, ada seorang tu dia kena histeria dulu. Dia kena histeria and then kecoh lah sebab time tu lebih kurang dah kali ketiga dia, bukan banyak kali dah jadi tapi kali ketiga lah, which means time tu cikgu-cikgu, warden-warden semua dalam keadaan berjaga-jaga sebab baru lagi sebelum tu ada 2 kali jadi histeria. Blok yang jadi histeria tu dekat blok tengah-tengah. Dia blok perempuan dia ada 3. Dia ada E, F, G, dia jadi dekat blok F. So kecoh lah. Histeria lah, benda lah. Bawa masuk ustaz lah, cikgu-cikgu semua datang. Tapi kita orang yang lelaki ni, kita orang tak boleh nak masuk kan sebab blok perempuan. Yang kali ketiga yang jadi ni, ada beberapa orang memang nampak ada benda rupa macam Langsui ke Pontianak ke, dengan rambut panjang, dengan baju putih apa semua. Tapi diorang cerita spesifik sikit. Tangan dia macam ni. Nampak macam orang-orang tu, tangan dia macam ni, tengah melayang-layang dekat bumbung blok F perempuan tu. Dia tengah melayang kan sambil dia gelak-gelak. Yang dekat dalam blok tu tengah menangis-nangis, tengah menjerit-jerit pasal histeria. Yang hantu dekat atas bumbung tu tengah melayang-layang, tengah gelak-gelak. Hihihi, macam tu kan. Bila yang pelajar perempuan tu histeria, datanglah ada warden ni, dia macam kuat agama sikit. Dia datang, dia tak pergi settlekan yang Pontianak tu dulu. Dia pergi settlekan yang pelajar perempuan yang kena histeria ni. Dia pun start dia punya proses nak menyembuhkan. Elok bila pelajar perempuan ni sembuh je, dia punya histeria pun stop. Yang dekat atas tu pun stop juga. Bila budak-budak tengok semua, dah tak ada dah. Tapi cikgu-cikgu pun semua memang alert lah masa tu. Yang dekat sekolah, dekat kawasan asrama sekarang ni memang tengah ada benda yang tengah kacau. Kira kau-kau punya lah kacau. Sampai orang pun dia kacau, sampai dia menampakkan diri dia sekali. Keesokan dia pada malam hari, okey, orang tak kena histeria tau, tapi benda tu mengacau. Benda tu dekat atas bumbung, tengah terbang, tengah mengilai-ngilai lagi. Ha apa semua, suara perempuan. Okey, korang pun tahu suara Pontianak macam mana. Ustaz yang tadi mengubati tu, dia macam dia perlukan bantuan daripada orang luar lah. So panggil ustaz daripada luar untuk masuk dalam, tolong. Dia adalah dia punya ritual dia adalah doa-doa, ayat-ayat Quran yang dia baca kan, kira nak fight ni. Tapi masa usaha nak melawan, nak membendung hantu ni tengah dijalankan, okey, hantu ni dia boleh lari pula. Dia kira kuat, dia kira melawan juga benda ni. Aku tak tahu benda ni ilmu dia tinggi sikit ke, dia power lain macam sikit ke apa kan. Daripada blok perempuan tu, dia sudah terbang pergi dekat atas surau pula. So dekat atas surau pula dia kacau apa semua kan. Atas surau, benda tu dekat dengan yang apa, pembesar suara tu. Memang ustaz tu terus pergi azan lah. Pergi azan sekuat-kuat laungan azan yang ustaz tu bagi, dengan speaker yang paling kuat pasang, terbakar terus benda tu. Lepas tu bila diselidik-selidik balik, bila dicek-cek balik, rupanya betul lah, okey, ada orang buang benda dekat kawasan lain. Tapi disebabkan dekat kawasan kita orang ni, tak tahulah, maybe ada perempuan yang tak jaga hygiene, yang buang dia punya tuala wanita merata-rata dan sebagainya. So benda tu pun datang kan. Hantu-hantu ni kan suka dekat tempat yang kotor kan. So nasihat aku kepada semua orang dekat luar sana, jagalah kebersihan sebab nanti syaitan-syaitan dan hantu-hantu suka nak lepak dengan korang. So itu dia guys, cerita kisah seram aku pada kali ni. Aku throwback sikit, bawa korang ke zaman sekolah aku. Sekiranya korang suka, korang boleh
share video ni, okey, cerita seram ni, okey. Dan sekiranya kalau anda nak lagi cerita-cerita hantu ataupun korang pun nak share korang punya pengalaman dekat sekolah pula, okey, kita cerita pasal sekolah, bolehlah korang tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Sorry kalau aku punya bahasa pelik sikit sebab aku ada ulcer ni, dah lah aku puasa. Dan macam biasa guys, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni, okey. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video, okey. Teruskan support Aris TV, channel YouTube Rais Hamid, okey. InsyaAllah kita akan come out dengan benda-benda yang lagi best untuk korang. Assalamualaikum, bye bye guys. Selamat berpuasa, panjang lagi nak raya.